Apa dia? Tadi. Okey. Boleh cikgu teruskan? Boleh, boleh. Alright. Boleh. So, kita tengok soalan ni. Yang tak ada soalan ni nanti. Okay, yang tak ada soalan ni, cikgu nak bagi pun tak tahu sebab kamu dah tak datang sekolah kan? Mungkin kamu boleh ambil Soalan esok kot. soalan ni bukan dah buat ke ikut? Belum lagi. Kamu dah buat ke? Kau ni sesat aja. Dah buat Ada ke lah. soalan ni? Cikgu mana tak ajar? Cikgu dah Yang bagi. apa ni? Yang pokok terbalik lah kalau apa ni bentuk image tu. Betul. Tapi tu soalan lain. Bukan soalan ni. Soalan ni saya bagi masa hari Isnin. Hajar datang tak Isnin? Saya pun tak ingat aku. Tapi masa saya masuk tu ada pelajar yang tak ada dalam kelas sebab dia ada program apa entah dekat bawah tu, cikgu tak ingat dah. Oh, tak dapat ke? Okey. Tak apa Hajar, cikgu dah bagi soft copy, kamu boleh print ataupun kalau kamu nak nanti minta kawan-kawan pun boleh ataupun kamu screenshot baca pun boleh. Ada banyak cara lah. Okey. So kita nak bincang soalan bahagian A. Okey, so bahagian A ni melibatkan pembeli ubah malarkan, pembeli ubah bergerak balas, pemerhatian. Okey, kita dah bincang sebelum ni. Okey, so kita tengok dahulu soalan nombor 1. Okey, sekejap ya, ada yang nak masuk. Siapa Zaza Zakim ni? Boleh kenalkan diri ke? Zaza Zakim ni siapa? Zaza Kim. Siapa ni Zaza Kim? Okey, tak apa. Nanti dia kenalkan diri. Alright. So, kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan pertama ni kita nampak ada image rajah 1.1 dengan rajah 1.2. Okey, kita baca soalan. Okey, kita baca soalan. Rajah 1.1 dan rajah 1.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan di antara jarak objek. Ingat, cikgu selalu pesan kita mesti garis tujuan eksperimen untuk mengkaji hubungan di antara jarak objek terhadap ciri imej yang dibentuk oleh kamera lubang jarum. Okey, so kita lihat soalan. Kita lihat soalan ada rajah 1.1 dan rajah 1.2. Okey, rajah 1.1 dan rajah 1.2. Okey, so cikgu nak tanya kamu, apa yang kamu boleh perhatikan antara kamu boleh perhatikan perbezaan di antara rajah 1.1 dengan rajah 1.2. Apa yang awak boleh nampak perbezaan dia? Dia punya apa ni? Jarum, kamera jarum Kamera jarum. Okey. Lagi? ke jarak Image. antara Image. Okey, apa first awak nampak beza image. Apa yang beza image tu? Dia besar dengan kecil. Besar dengan kecil. Okey, jarak objek. Bagus. Ada yang jawab tu jarak objek. Okey, first cikgu kejap kita habiskan image. First ada besar ada kecil. So cikgu kata size image. Okey, itu yang pertama. Yang kedua jarak objek. Okey, jarak objek yang ni ini. Ni jarak objek. Ni objek, so ni jarak objek. Yang ini panggil jarak objek. Okey. So, kamu lihat kalau jarak objek tu besar, okey macam ni 8 cm kan. Kalau jarak objek tu besar, saiz dia macam mana? Kalau jarak objek besar ataupun panjang, saiz dia macam mana? saiz dia kecil tu. Ya, pandai Hajar. Saiz image kecil. Okey, itu yang awak nampak sekarang. Jadi
Size image dengan jarak objek ni mesti adalah pun boleh ubah. Sama ada pun boleh ubah dimanipulasi ataupun boleh ubah bergerak balas. Okey, sekarang cikgu nak tanya yang mana satu pun boleh ubah dimanipulasi? Mana Size satu image. pun boleh ubah manipulasi? Size image. Size image kurang tepat. Size image Jarak tu objek. yang kita nak tengok kan, yang kita nak perhatikan. So itu mesti pun boleh ubah bergerak balas PB kita. PB tu pun boleh ubah bergerak balas. Ingat, size image tu yang kita nak perhatikan. Okey, ada yang cakap kamera lubang. Kamera lubang tu cikgu rasa sama je. Betul tak? Objek tu. Kamera lubang tu sama je. So Jarak yang dimanipulasi dalam situasi kita adalah jarak objek. So tolong buat catatan nanti pun boleh ubah manipulasi maknanya benda yang kita ubah-ubah pada awal eksperimen. Bukan malar. Bukan malar tau. Kita ubah-ubah pada awal eksperimen. PM ni pun boleh ubah dimanipulasi. PB pun boleh ubah bergerak balas. Pun boleh ubah bergerak balas ni mesti kita dapat daripada pemerhatian. Apa yang kita dapat daripada eksperimen kita, hasil yang kita nak. Okey, sekarang faham tak? Okay, sekarang boleh faham tak? Faham Okey, so sekarang kita tengok soalan. Okey, so soalan dia tanya kita, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Jadi, bila kita dah analisis secara tak langsung, kita dah boleh dapat jawapan untuk pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, so pemboleh ubah dimanipulasi adalah jarak objek panjang. Jarak objek panjang. Jarak dengan panjang tu samalah, benda yang sama. So kita tulis dekat sini jarak objek. Yang ada kertas ni terus salin. Terus salin dalam buku Okey, pun boleh ubah dimalarkan. Okey, dimalarkan ni kita tak fikir pun tadi, betul tak? Kita cuma cari pun boleh ubah bergerak balas dengan pun boleh ubah manipulasi. Pun boleh ubah dimalarkan. Maknanya dalam eksperimen kita ni, Rajah 1.1 dan 1.2, apa yang sama? Apa yang sama pada Kamera awal lubang. eksperimen? Kamera lubang jarum. Okey, kalau kamu nak kata kamera lubang jarum, apa yang sama di antara kamera lubang jarum tu? Objek tu, objek. Objek. Okey, kawan kamu kata objek. Okey, boleh tulis objek tapi ingat pun boleh ubah mesti ada parameter. Apa yang sama di antara objek tu? Apa yang sama kamu tengok? Okey, betul lah tu objek. Kamera lubang jarum pun boleh. Tapi kena ada something dekat depan dia. Kena ada sesuatu. Size. Size objek. Okey, bagus. Size objek. Okey, kalau kamera lubang jarum, apa yang sama? Dia punya lubang dia lah kan, bilangan lubang pada kamera lubang jarum. Maknanya dua-dua dia ada satu lubang sahaja, betul? Ini satu lubang, ini pun satu lubang. Tapi lebih mudah kamu ambil saiz objek sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Boleh faham setakat ni? Boleh faham ke setakat ni? Okey, boleh ya? Okey. Seterusnya, inference. Okey. Inference. Ni inference. Okay. Pun boleh ubah tu Inference ni sebab. Sebab untuk semakin, pemerhatian. Boleh guna semakin-semakin. Sorry. Inference bukan semakin-semakin. Inference kerana. Okey. Cikgu bagi satu Cikgu bagi satu pemerhatian. Awak ingat tak rajah tadi?
Cikgu bagi pemerhatian rajah 1.2 ni. Cikgu bagi pemerhatian rajah 1.2. Cikgu kata saiz image dekat rajah 1.2 ni kecil. Okay, cikgu kata saiz image dekat rajah 1.2 ni kecil. Cikgu tulis kat sini. Saiz image rajah 1.2 kecil. Ini pemerhatian. Okey, kenapa? Kenapa saiz image rajah 1.2 ni kecil? Okey, kerana. Kenapa? So, untuk menjawab kenapa tu, itu adalah inference. Jadi, kenapa image dekat rajah 1.2 ni kecil? Yang Jarak. 1.1 ni besar. Okey, jarak. Jarak. Okey, teruskan. Jarak dia apa? Kerana jarak di rajah 1.2 panjang. Kerana jarak objek. Ia pandai kerana jarak objek. Berbeza. Kerana jarak objek. No, jangan sebut berbeza. Spesifik terus. Tadi kita nampak kan jarak dia panjang kan? 8 cm, betul? Betul. So kita terus sebut kerana jarak objek panjang. Senang je kan sebenarnya. Okay, soalan bahagian A ni sangat membantu kamu untuk lulus sebenarnya. Okay, alright. Seterusnya kita lihat soalan 1C. Okay, soalan 1C dia nak hubungan. Okay, bila menjawab hubungan, tengok hubungan apa? Hubungan di antara jarak objek dengan saiz image. Okay, hubungan antara jarak objek dengan saiz image. Okay, bila nak menjawab soalan hubungan, kita mesti sebut, kita mesti tulis perkataan jarak objek, saiz image. Okay, so kamu tengok tadi. Kalau jarak objek tu panjang, apa yang berlaku kepada saiz image tadi? Image menjadi besar. Jarak objek panjang, saiz image besar. Betul ke? Cikgu turunkan balik. Jarak image Kecil. jarak objek kecil kan. Dia terbalik kan. So kita kata jika ataupun semakin lah. Boleh guna semakin. Semakin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Muhammad Akil. Akil dengar ni. Okey, Dengar. semakin pendek jarak objek. Nampak cikgu tulis balik perkataan jarak objek, koma, semakin Kecil cikgu image. kata pendek ke panjang tadi Cikgu pernah lupa dah. Akil ni bagi salam. Okey, semakin pendek Pendek maknanya yang inilah kan? Panjang So, Besar. awak nak guna panjang. Nak guna panjang ke pendek sekarang? Ikut mana-mana. Sebab cikgu cakap Pendek. tadi yang Makin pendek. 1.2 kan. Tak cakap susah. Saya- Okey, boleh. Boleh. Semakin panjang. Kita ubah. Benda boleh ubah, jangan risau. Panjang jarak objek Okey, semakin panjang jarak objek, semakin semakin kecil. kecil image. pandai. Semakin Semakin kecil Kecil saya image. saiz image. Bagus. Arif ke? Kecil. Okey, bagus. Betul. Nampak? So mesti ada Saiz image. mesti ada perkataan jarak objek ni mesti tulis balik dan mesti ada perkataan saiz image. Okey, boleh tak setakat ni? Boleh. Okey. Boleh. So, boleh. Cikgu dengar suara Iman. Ni, Jasri baru masuk. Hai Jasri. Okey. Cikgu, Ya? saya kongsi dengan Faiza. Zaza ni siapa ni? Faiza. Faiza. Faiza dengan Manisha ke? Macam mana Manisha pergi rumah Faiza ke? Saya pergi rumah dia. Okey, bagus. Boleh. Macam-macam mana pun boleh. Okey? Igu saya nak pergi rumah Amel lah Igu. Tak payah duduk situ diam-diam. Kalau tak ada keperluan jangan pergi rumah orang. Jaga jarak kamu tu. Tak ada bateri. Tak ada bateri, charge lah.
Okey. Sekarang kita tengok soalan D. Soalan D dia kata ramalkan saiz image jika objek P diletakkan pada kedudukan 10 cm. Okey, kedudukan 10 cm dari kamera lubang jarum. So dia suruh Image tanya kecil. image dia kecil macam mana? Ni kalau 8 besar ni. Kalau 10 cm maknanya Image dia semakin kecil lah. semakin kecil daripada Saiz image. Ajar pandai. Siapa yang jawab tadi tu? Iman. Iman. Okey, so dia punya saiz lebih kecil daripada ajar 1.2. saiz image Rajah 1.2. Okey, boleh? Nampak? Awak tak baca buku pun sebenarnya kalau awak tengok soalan tu betul-betul, at least awak boleh jawab. So nanti exam tolonglah jawab. Jangan tinggal kosong bahagian A ni. Okay? Tapi janganlah tak baca buku pula. Kenalah baca buku. Dia kalau last minute dia tangkap je. Bagus. So nanti kita buatlah kelas last minute tu ya. Okay. Nanti hari yang kamu ada paper tu cikgu akan rezo set-set soalan. Cikgu foto stick soalan. So malam kita bincang. Okay. Hari yang tak ada exam lah. Okay. So sekarang kita tengok soalan nombor 2. Okay. Nombor 2 boleh nampak kan? Okay. Rajah 2 menunjukkan eksperimen untuk, nampak lepas je perkataan untuk awak garis highlight untuk membandingkan kekenyalan getah P dan getah Q. So nampak dekat situ kita ada 2 jenis getah P dan getah Q. Apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok kekenyalan. Bila saya sebut tu maknanya ada pun boleh ubah dimanipulasi dan pun boleh ubah bergerak balas dekat situ. Okey, so dekat rajah. Cuba tengok rajah ni betul-betul. Ni jalur getah P. Ni jalur getah Q. Lepas tu dia guna beban sama. 500 gram dekat dua-dua jenis getah. Lepas tu dia letak beban. Jalur getah tu akan memanjang lah. Betul tak? Okey. Selepas itu, panjang jalur getah tu dia alihkan. Beban tu dia alihkan dan dia ukur panjang jalur getah tersebut. Okey, kalau kamu tengok jalur getah P, jalur getah Q, mana yang lebih panjang? P. Q. Q lah kan, nampak Q ni lagi panjang kan daripada P. Tengok betul-betul tu. Okey. So ini keputusan eksperimen. Keputusan eksperimen ni pun sebenarnya membantu kita. Okey. So kita tengok jenis getah panjang asal dua-dua sama 0.9. Ni getah P, ni getah Q. Okey. Selepas kita alihkan beban, panjang getah P tetap 0.9. Okey, maknanya dia tak berubah lah panjang dia. Okey, manakala getah Q 11.0. Okey. So dekat sini awak dah faham kan eksperimen dia? Faham tak eksperimen ni? Ke nak cikgu ulang semula? Cikgu saya tak faham. Okey, tak faham cikgu ulang semula Okey, cikgu padam. Okey, saya ulang semula. Kalau sangkut-sangkut kamu bagi tahu Cikgu. Ya. Siapa yang cikgu tu? Nice. Saya slow cikgu. Line slow. Okey, tak apa Hasri. Tekan Cikgu bawah. record. Cikgu record. Kalau dekat rumah kamu kalau tengok YouTube tu boleh tengok tak? Apa channel? Channel. Apa dia? Kalau cikgu bagi link YouTube nanti kamu boleh buka kan? Boleh. Boleh Panjat buka lah tak? dekat hutan ke nak dapat line. Janganlah panjat. Jangan panjat nanti jatuh kan tak boleh jawab exam. Kau pergi lah. Biasanya saya record. Saya record kelas, apa-apa kelas yang saya buat saya record. Lepas tu saya akan upload dalam YouTube supaya ada murid-murid lain boleh tengok. Nanti boleh tengok okey. tu.
Boleh. Nanti boleh tengok lah yang kelas kita ni. Nanti saya bagi link YouTube tu bila saya dah upload. Boleh? Kena like and subscribe ni. Tak like pun tak apa. Tak subscribe pun tak apa. Jadi kamu Sambung. tengok, kamu faham. Sambung. Okay, cikgu nak sambung sekarang. Azri Haris dah join dah. Sambung. Okay, cikgu ulang semula soalan nombor 2 ni Okay. So, cikgu ulang semula. Rajah 2 menunjukkan eksperimen untuk membandingkan kekenyalan getah P dan getah Q. Kekenyalan getah P dan getah Q. Okay. So, daripada daripada tujuan eksperimen ni, kita dah boleh dapat pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, apa pemboleh ubah dimanipulasi? Apa yang berbeza di awal eksperimen? Panjang jalur. Panjang jalur yang kita Jenis nak getah. tengok. Jenis getah, pandai. Okey, jenis getah. So kita nampaklah dekat awal eksperimen ni ada getah P, jalur getah P dan jalur getah Q. Okey, itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, sekarang cikgu cerita eksperimen ni. Okey, kita ada 2 jalur getah P dengan Q. Kita nak tengok kekenyalan. Okey, awak faham tak maksud kekenyalan tu apa? Awak faham tak maksud kekenyalan tu apa? Azri, tolong jawab Azri. Okey, cikgu ingatkan line putus tadi. Diam semua. Lembik. Okey. Kenalan dia lah macam lembut ego. Okey, dia macam ni. Kalau kita tarik tu, dia akan boleh tarik lah, betul tak? Kalau kita lepas tu, dia kembali ke bentuk asal. Macam getah tu. Tu maksud kekenyalan. Betul? Okay. So sekarang getah ni dia ada kekenyalan tu berbeza-beza. So kita nak tengok getah mana lebih kenyal. So macam mana kita nak tahu getah mana lebih kenyal? Kalau kita tarik sesuatu getah tu, okay, kalau kita tarik getah tu sampai panjang, bila kita lepaskan balik, dia boleh kembali ke panjang asal. Cikgu ulang, sekiranya kita tarik getah tersebut, sekiranya kita tarik getah tersebut and then kita lepas, dia boleh kembali ke panjang yang asal, maknanya getah itu lebih kenyal. Kalau getah ikat barang tu, getah ikat barang rubber band tu kan, yang warna oranye tu, kalau kita ikat sampai dia dah loose, lepas tu kita buka balik, nampak tak dia makin memanjang, dia tak boleh kembali ke bentuk asal. Perasan tak? Perasan. Okey, getah itu kenyal, betul kenyal, tetapi dia kurang kenyal. Kenapa cikgu kata dia kurang kenyal? Sebab bila kita tarik dia memanjang, dia tak boleh kembali ke bentuk asal bila kita lepaskan dia. Dia kenyal tapi dia kurang kenyal berbanding dengan getah lagi satu. Okey, so sekarang dekat sini kita nak kajilah kekenyalan getah. Kita ada 2 jenis getah, getah P dengan getah Q. Okey, so dua-dua getah ni kita gantung dengan beban. Beban ni macam pemberat. Ingat tak yang kamu main emas cikgu tu? Tahun lepas. Kamu ada main emas tu kan? Ingat. Tak ingat dah yang kamu duk kata emas tu. Tak ingat, saya tak datang ego. Azri tak datang. Akil dengan Iman ada datang. Dia main emas tu kan. So emas tu lah beban pemberat. Berat 500 gram. So bila dia gantung pemberat tu dekat kepingan jalur getah ni, mestilah getah tu memanjang, betul tak? Betul. Sebab dia kenyal kan, awak imagine mesti akan memanjang. So selepas satu masa beban tu dia alih. Beban tu dialihkan. Bila beban tu dialihkan, dia ukur panjang getah P dengan panjang getah Q. So dari rajah ni pun, daripada rajah ni, kita dah boleh perhati dah sebenarnya getah mana yang lebih panjang selepas beban dialihkan. Getah mana lebih panjang? Getah Q lah. Getah Q lah kan, ni lebih panjang. So bila dia lebih panjang, maknanya dia tak kembali ke panjang asal, betul?
Betul. Yang ini dia kembali ke panjang asal. Maknanya getah P lagi kenyal lah. Ya, pandai. So kita katakan, okay, so kita katakan getah P ni, getah P ni lebih kenyal. Kenyal. So fahamlah kekenyalan getah pada malam ni. Okey, itu daripada Rajah. Lepas tu dia bagi pula dekat kita jadual. Okey, dia bagi jadual 2. Jadual 2 ni dekat sini keputusan eksperimen. So dekat keputusan eksperimen ada jenis getah. Ingat cikgu kata kalau jadual kolom yang pertama ni mesti pemboleh ubah dimanipulasi PM. Mesti pemboleh ubah manipulasi. So pemboleh ubah manipulasi kita adalah jenis getah. Okey, pemboleh ubah manipulasi kita adalah jenis getah. Okey. Selepas tu kita nak tengok panjang asal dia dua-dua sama. Okey, panjang asal getah ni dua-dua sama. 0.9 cm, 0.9 cm untuk getah P dan getah Q. And PB then kan? PB yang panjang mana? PB kekenyalan ataupun panjang jalur getah selepas beban dialihkan. Ini adalah PB. Oh, bukan yang P dengan Q tu. P dengan Q ni jenis getah PM. Boleh tak Hajar? Jangan pening je. Boleh. Hajar okey PB, je? PB tu kenyalan getah. Kan dah ada Sebab kat soalan macam tu. kan cik cakap biasanya PM atas PB bawah. Macam tu. Betul lah ni PM atas PB bawah. Ni PB. Faham. Faham kan? Okay. So kadang-kadang kalau kamu tak boleh tengok daripada Rajah, tak boleh tengok daripada tujuan eksperimen, tengok jadual kalau dia bagi. Okay, boleh okay. Boleh. Tapi sekarang soalan dia tak straightforward tau. Dia macam pusing-pusing sikit. Tapi cikgu rasa kamu boleh jawab lah. Kamu faham. Fahamkan soalan tu Boleh, betul-betul. insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so panjang jalur getah selepas beban dialihkan, PB lah pemboleh ubah bergerak balas. So kita nampak getah P dia lebih kenyal kan. So panjang dia tu sama je. Sebelum dengan selepas sama. 0.9, 0.9. Tetapi getah Q tadi tu kita nampak kan dia lebih panjang kan selepas beban dialihkan. So bila kita ukur rupanya panjang dia 11.0. Okey, sekarang faham tak eksperimen ni? Faham. Faham Okey, so baru kita jawab soalan. Okey, so bila kita jawab soalan 2A dia minta kita nyatakan pemboleh ubah bergerak balas. So apakah pemboleh ubah bergerak balas kita tadi? Kekenyalan getah. Ada dua. Okey, yang pertama Azri. Kekenyalan getah. Okey, yang pertama dia boleh jawab kekenyalan getah. Okey, yang kedua, apa lagi kemungkinan selain daripada kekenyalan getah, apa lagi satu jawapan? Hajar. Panjang jalur getah. Hajar. Panjang jalur getah tu. Bagi habis. Selepas Panjang. beban dialihkan. Yes, pandai Hajar. Panjang jalur getah selepas Jenis getah. Apa kamu beban dialihkan. Iman. Tak boleh guys kan? Iman. Jenis getah tu pun boleh ubah dimanipulasi, Iman. Janganlah salah. Jangan salah, Iman. Iman. Nanti cikgu tak boleh tidur malam, Iman. Jangan salah, Iman. Kau Okey? orang yang salah, Iman. Iman jangan salah, Iman. Semua orang dah faham ni, Iman. Iman jangan, Iman. Jangan tinggal-tinggal kelas, Iman. Okey. Cikgu, So, Jeffrey ingat. tak faham apa? Jeffrey diam je, Jeffrey. Mana Jeffrey ni? Tekan. Sekejap, Jeffrey dia tekan. Dia Dia tekan ni. Dia Tak chat. faham. Dia chat. Oh, ni kenapa Jeffrey dah tukar dah? Dah tukar akaun dah. Tak apa. Pelan-pelan Okay. Alright. So sekarang hipotesis. Okay. Hipotesis apa hipotesis? Hipotesis. Punca No, hipotesis apa hipotesis? Bukan keseluruhan eksperimen. Bukan sebab. Bukan sebab inference. Jika maka. Semakin. Semakin. Saya tahu Cikgu jawapan dia. Apa jawapan dia? Semakin tengok balik Cikgu tadi dia punya ni. Tu.
Saya nak tengok Raja ni balik. Okey, jap. Tengok Raja. Okey, buat hipotesis sekarang. Jap Semua orang kena tulis hipotesis. Tulis kat ruangan chat, cikgu nak tengok. Semua orang kena tulis ruangan chat. Getah api lebih kenyal. Okey, apa dia tadi Iman? Okey, Iman, jawapan tulis kat ruangan chat Iman. Cikgu tengok ruangan chat sekarang. Cikgu tu atas sikit tu. Atas sikit. Oh, okey, sorry. Apa dia? Tulis hipotesis. Apa hipotesis dia? Kalau semakin panjang getah, semakin kenyal, semakin... Alamak, tak boleh. Aku tunggu sekejap. Tak boleh. Semakin panjang getah, kita punya pemuluhan manipulasi kan jenis getah. Bukan panjang getah. Guna jika maka. Baik. Ataupun kamu boleh buat perbandingan pun boleh yang ini. Boleh buat perbandingan. Okey, Getah sekejap. api lebih kenyal daripada getah Q. Yes, siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab tu? Iman dengan Asri. Nanti boleh claim hadiah ni. Betul. So dia boleh buat perbandingan kan. Apa tadi? Getah Pi lebih kenyal. jenis getah pi lebih kenyal berbanding getah Q. Pun boleh ataupun nak guna jika maka pun boleh. Okey, jika maka kita guna macam tadi Okey, cikgu tulis kat sini. Jika getah P digunakan pun boleh. Okey, maka Mana boleh? Tak boleh. panjang Tak boleh semakin berat. Tak boleh. Tak boleh. Ada yang tulis semakin berat ke? Oh, getah P lebih kenyal berbanding getah Q. Oh, okey. Semakin berat beban, semakin panjang. Tak boleh. Semakin berat beban tak boleh. Sebab kita punya pemuli ubah manipulasi adalah jenis getah. Okey, macam jawapan Iman nampak getah P, getah Q. So nampak dekat situ jenis getah. Lepas tu nampak perkataan kenyal. Maknanya itu pemuli ubah bergerak balas. Kalau semakin berat beban, tak boleh Okey, sekarang kita nak tengok jika maka. Jika getah P digunakan, maka panjang jalur getah. Cikgu ambil pemuli ubah bergerak balas Maka panjang jalur getah selepas beban dialihkan sama ke tak? Sama. Adalah sama. Ini boleh. Ini sama. Kita ambil balik daripada jadual kan. Cikgu kecilkan sikit. Kita ambil daripada jadual. So daripada jadual tadi kita dah kata jenis getah tu adalah pemuli ubah manipulasi. So nampaklah kat sini jenis getah apa? Getah P dia guna. And then pemuli ubah bergerak balas panjang jalur getah. So maka panjang jalur getah selepas beban dialihkan adalah sama. Sama ni kita tengoklah dekat jadual. Boleh tak kakak ni? Boleh, faham. Faham tak? Faham. Jeb faham tak? Jeb ni dia kadang-kadang dia tak fokus tu Jeb. Jeb fokus Jeb. Fokus. Jasri diam. Jasri mana Jasri? Aduh Macam Jasri ada jangan Jeb tidur dalam Jasri. ni. Ada Jeb dalam ni macam tak ada. Jeb ada. Jeb Okay. tu Farisa Izzati tu Jeb. Dia guna kakak Faham. dia punya laptop. Okay. Ini my name is Jeff pula lah tiba. My name is Jeff. Cikgu tak tahulah banyak betul dia guna. Kau Okay, nak tak apa, belajar tak berapa apa. banyak je. Cepat. Cikgu, KPI cikgu 2 soalan je malam ni. Cikgu tak nak buat lama-lama. Kesian Pak Wi. data kamu. Okay. So soalan C. Nyatakan satu inference. Inference adalah sebab. Okay. Inference adalah sebab. Okay. Kenapa? Okay. Cikgu nak bagi pemerhatian. Pemerhatian kat sini saya nak tunjuk getah P. Kenapa getah P tiada pemanjangan? Cikgu tulis kat sini tiada pemanjangan bagi getah P. Ini pemerhatian tau. Kerana cikgu bagi P pula. Bagi getah P. Okay, kerana getah P lebih kenyal balik kau.
Pandai kerana getah P lebih kenyal. Tapi Ni kalau saya tajuk. tulis, kalau saya tulis kerana getah pi lebih kenyal je boleh kan? Boleh. Dia markah dia yang ini. Markah dia yang ini. Dia satu markah je, cikgu tak kisah Satu pun. markah. Tak kisah pun Betul. Boleh. jawapan macam mana kan. Tak kisah pun jawapan macam mana. Tapi janganlah bagi jawapan merapu tau Hajar. Mestilah jawapan tu ada markah. Okay. Inference ni kamu kena ada lah. Kamu kena baca buku lah juga. Kalau tak baca buku susahlah kamu nak bagi inference dia sebab kan. Okay, tak apa. Kamu baca buku biru dengan hijau tu pun insya-Allah boleh. Esok saya bagi soalan objektif. Baik, Okay. Ego. Ingatkan cikgu bagi Google Form. So kamu jawab lah. Okay. Alright, seterusnya soalan D. Soalan D, tandakan right. Okay, tandakan right bagi objek yang diperbuat daripada getah asli. Mana yang diperbuat daripada getah asli? Tayar. Belon. Sarung tangan. Belon. Pertanyaan. Okay. Kena baca balik ni buku. Kena baca balik. Belon. Okey, sarung tangan tengok. Sarung tangan makmal. Kalau sarung tangan makmal, dia bukan getah, dia bukan getah asli. Dia mesti getah sintetik. Sarung tangan makmal bukanlah salah. So jawapan dia adalah belon. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Getah P ialah getah tervulkan. Okey, so sememangnya lah getah tervulkan ni lebih kenyal. Okey, so berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi getah tervulkan. So ingat balik macam Definisi, mana kita nak buat definisi Alah. secara operasi. So ambil balik soalan. So soalan dia tanya getah tervulkan kan. So kita tulislah getah tervulkan ialah Getah yang tervulkan ialah getah yang lebih dia kenyal. getah yang apa? Tak mau. Kita kena tengok pemerhatian. Getah yang menyebabkan. So cikgu, ni adalah format biasa kita tulis kan. Getah ataupun bahan yang menyebabkan Menyebabkan panjang getah tidak berubah apabila beban dialihkan. Yes, pandai Iman. Menyebabkan panjang getah. Okey, panjang Ajar ke teman? getah tidak berubah. Apa tu? Ni kita record apabila beban dialihkan. Record lah. Nanti tahun depan cikgu boleh dengar suara kamu. Okey, so ini jawapan dia Getah tervulkan ialah getah yang menyebabkan panjang getah tidak berubah apabila beban dialihkan. So, definisi secara operasi ni dia mesti ada format. So, format yang pertama kita ambil balik soalan. Okay, getah tervulkan. Cikgu ataskan sikit. Okay. So mesti ada bahan ke, keadaan ke, apa ke yang menyebabkan. Ini mesti pemerhatian. Ni. Panjang getah tidak berubah apabila beban dialihkan. Ini adalah pemerhatian. So pemerhatian kita tengok dekat sini lah jadual tadi tu. Mana? Dekat sini. Boleh? Boleh tak setakat ni? Boleh ke boleh? Okay. So untuk malam ni saya bincang dulu 2 soalan. Okay. Bincang dulu 2 soalan. Lepas tu kamu cuba jawab soalan 3 dengan 4. Ada ke yang tak ada soalan ni? Kat mana tu? Soalan ni saya ada share dekat group. Oh, yang cikgu bagi tu Tapi kalau kamu datang sekolah hari Isnin minggu lepas, saya ada bagi. Tapi hari Isnin hari tu tak ramai pun yang datang. Saya datang kan? Azri tak datang kot. Datang ke? Cuba carilah dalam beg kamu. Kalau tak ada, kamu boleh print ataupun kamu PM cikgu lah nak datang ambil kat sekolah. Tapi minggu ni esok je saya pergi. Rabu, Khamis, Jumaat saya tak pergi sekolah. Okay, so kalau apa-apa boleh PM cikgu. Alright, so setakat ni saja kelas kita pada malam ni. Ada soalan nak tanya? Alhamdulillah tak ada ego.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. So kita jumpa lagi. Maybe di lain hari nanti cikgu akan bagi tahu tarikh juga pula, okey? Baik, Guru. Esok saya ada kelas, mungkin saya akan buat dengan 5 gambar. Saya kena rotate lah. Okey. So mungkin dengan kamu hari Sabtu ke hari Ahad ke kita boleh buat, boleh? Boleh. So cikgu rasa cikgu rasa kamu maintain dulu Sabtu ada untuk kelas kan? Sabtu bahasa BM. cikgu rasa kamu Bahasa fokus Melayu. dulu untuk